pada 15 September 2021, pemimpin dari Australia, United Kingdom dan Amerika Syarikat mengumumkan satu Pakatan Keselamatan 3 hala yang dinamakan sebagai AUKUS bagi tujuan pembinaan 8 buah kapal selam berkuasa nuklear untuk Royal Australian Navy. Sehubungan dengan itu, kontrak sebelum ini dengan Perancis turut dibatalkan yang bernilai 68 bilion US dollar untuk pembinaan 12 kapal selam jenis tempur konvensional berenjin diesel. Pada masa kini, hanya terdapat 6 negara di dunia yang mempunyai kapal selam berkuasa nuklear, iaitu Amerika Syarikat, Britain, Perancis, China, India dan Rusia. AUKUS berasal dari idea diplomatik negara Australia sendiri yang mahu mengukuhkan keselamatan negara itu di kawasan Indo-Pasifik dari segi ketenteraan dan pertahanan, termasuk juga keselamatan cyber. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat isu melibatkan Pakatan AUKUS ini. Teruskan menonton. Kapal selam berkuasa nuklear. Terdapat 2 jenis kapal selam, iaitu jenis konvensional berkuasa diesel dan berkuasa nuklear. Walaupun begitu, kedua-duanya boleh membawa senjata nuklear. Kapal selam yang menggunakan enjin diesel bagi menjana elektrik perlu sering timbul ke permukaan laut yang menyebabkan mudah dikesan musuh. Kebanyakan kapal selam masih berenjin diesel kerana ianya lebih senang diselenggara dan murah berbanding berkuasa nuklear. Kapal selam berkuasa nuklear menggunakan wap air panas yang dijana oleh reaktor nuklear untuk menggerakkan turbin bagi membekalkan tenaga elektrik. Sebuah kapal selam berkuasa nuklear dibekalkan reaktor nuklear mencukupi untuk beroperasi selama 30 tahun, mempunyai sistem pengudaraan yang kompleks dan boleh menyelam selama berbulan. Oleh itu, faktor bekalan makanan untuk kru dapat menentukan berapa lama kapal selam tersebut akan menyelam. Amerika Syarikat membina kapal selam berkuasa nuklear yang pertama pada tahun 1954, dinamakan USS Nautilus sepanjang 97 meter. Pada ketika ini, Amerika Syarikat mempunyai sekitar 68 kapal selam yang kesemuanya berkuasa nuklear. Kenapa Australia memerlukan Pakatan AUKUS? Australia adalah negara sekutu kepada Amerika Syarikat dan mempunyai hubungan yang istimewa bersama negara barat dengan adanya pakatan yang dinamakan Five Eyes, iaitu terdiri daripada Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia, Kanada dan New Zealand. Perang dingin antara Amerika Syarikat dan Soviet selepas Perang Dunia Kedua menyebabkan Amerika Syarikat berkongsi teknologi kapal selam berkuasa nuklear dengan Britain ketika itu, dan sejarah berulang dengan kini ketegangan antara Amerika Syarikat dan China yang sedang berlaku menyebabkan Amerika Syarikat sanggup menurunkan teknologi berharga itu sekali lagi kepada Australia. Amerika Syarikat ingin membantu Australia membina satu kuasa tentera yang digeruni dalam tempoh beberapa dekad akan datang. Pada tahun 2020, China juga turut membuli Australia dengan menaikkan kadar tarif barangan import iaitu arak, makanan laut, arang batu dan kayu balak dari Australia yang menyebabkan kerugian sebanyak 20 bilion US dollar setahun, iaitu merangkumi 40% jumlah ekspor Australia. China juga pernah membuat serangan cyber ke atas parlimen dan parti-parti politik di Australia sebelum pilihan raya pada tahun 2019. Sebelum ini, China juga pernah membuat sekatan ekonomi ke atas negara Jepun, Korea Selatan dan Filipina. Sekatan baru yang dilakukan China adalah kerana Australia mendesak mahu melakukan siasatan tentang punca coronavirus yang dipercayai berasal dari China dan pelbagai laporan yang mengkritik kerajaan China oleh media Australia tentang masalah di Hong Kong. Parti Komunis China CPC juga melihat Australia sebagai sasaran ideal kerana negara itu adalah sekutu baik dan lama bagi Amerika Syarikat, dan dengan pelbagai sekatan ekonomi dibuat, ia boleh memberi amaran kepada negara-negara lain. Tindakan berani Australia menyertai AUKUS ini juga memberi gambaran bahawa polisi luar Amerika Syarikat yang akan campur tangan di kawasan Indo-Pasifik buat tempoh masa yang lama. Kesan AUKUS kepada Australia. Kebangkitan China pada hari ini sudah dapat mengancam dominasi Amerika Syarikat di rantau Asia Pasifik. China membangunkan tentera laut yang paling canggih dan menunjukkan kuasa dominan di Laut China Selatan. Pakatan AUKUS ini adalah yang paling hebat pernah disertai Australia dan banyak memberi kelebihan dari aspek ketenteraan kerana ianya akan membolehkan perkongsian teknologi Amerika Syarikat bukan sahaja untuk kapal selam berkuasa nuklear, akan tetapi peluru berpandu jarak jauh. Ini membolehkan Australia sebagai negara pertengahan dalam teknologi ketenteraan mengakses teknologi yang jauh di hadapan dan meningkatkan sistem pertahanan. Namun, terdapat banyak kritikan yang dilontarkan dari penganalisis dan ahli akademik di Australia sendiri. Menurut satu laporan, Australia akan menjadi sasaran lebih besar kepada China selepas ini. Dengan campur tangan negara luar dalam hal yang di luar kepakaran Australia, iaitu teknologi nuklear, Australia terpaksa bergantung kepada Amerika Syarikat dan United Kingdom untuk jangka masa yang lama, termasuk dalam membuat keputusan berkaitan keselamatan negara. Reaksi pihak antarabangsa. ASEAN. Selain Perancis yang marah kerana Australia telah membatalkan kontrak pembelian kapal selam konvensional,
Negara-negara ASEAN juga tidak bersetuju dengan Pakatan Ketenteraan ini. Malaysia, Indonesia dan Singapura berpendapat kuasa barat seolah-olah telah memberi isyarat akan memulakan tindakan agresif ke atas China dan perlumbaan senjata nuklear akan terjadi di rantau Indo-Pasifik selepas ini yang akan mengancam keselamatan serantau walaupun Perdana Menteri Australia menyatakan tidak akan membangunkan senjata nuklear dalam perjanjian yang dibuat. China. Kurang dari 24 jam Pakatan AUKUS diumumkan, China menyatakan keinginan untuk menyertai perjanjian komprehensif dan progresif perkongsian Trans-Pasifik iaitu versi baru Trans-Pacific Partnership Agreement TPPA sebelum ini. Menteri Luar China mahu Pakatan AUKUS ini dibatalkan supaya Amerika Syarikat, United Kingdom dan Australia menghormati perjanjian senjata anti-nuklear dan mahu negara-negara ini menumpukan perhatian kepada pemulihan ekonomi selepas pandemik COVID-19. Negara-negara di rantau Asia Pasifik sepatutnya memberi tumpuan kepada rakyat yang sedang bergelut dengan pemulihan ekonomi, bukannya tentang kapal selam atau senjata nuklear. Adakah pakatan ini relevan? Sejak lebih 20 tahun, Australia cuba menjaga hubungan baik dengan China dan Amerika Syarikat serta menikmati banyak kelebihan perdagangan dan ekonomi dari kedua-dua negara ini. Nilai ekspor ke China meningkat dari 3.6 bilion US dollar pada tahun 2000 kepada 74 bilion US dollar pada tahun 2015. Namun Pakatan AUKUS ini telah menunjukkan Australia memilih kuasa barat untuk menjadi pelindung dan mengenepikan rakan dagangan terbesarnya iaitu China. Belum dapat dipastikan sama ada Australia akan memilih kapal selam buatan United Kingdom iaitu jenis Astute atau buatan Amerika Syarikat jenis Virginia. Penganalisis melihat perjanjian bernilai lebih 50 bilion US dollar ini akan mengambil tempoh 20 tahun dan Australia perlu bergantung sepenuhnya dengan United Kingdom atau Amerika Syarikat kerana tidak mempunyai kepakaran dalam industri nuklear. Walaupun kawasan Lautan Pasifik Selatan yang luas memerlukan kuasa maritim yang hebat untuk tujuan pemantauan dan pertahanan, namun kedudukan geografi China tidak memberikan ancaman secara terus kepada Australia. Selain itu, terdapat isu lain yang lebih penting untuk diuruskan oleh Australia seperti perubahan iklim global di rantau Asia Pasifik. Ini kerana Australia adalah antara negara pengeluar karbon terbesar dunia dan sepatutnya mengeluarkan perbelanjaan lebih untuk masalah global ini. Kesimpulannya, Pakatan Ketenteraan AUKUS ini menunjukkan negara kuasa besar sanggup mengeluarkan perbelanjaan besar untuk hal melibatkan peperangan berbanding isu sosial yang berkaitan kemanusiaan dan alam sekitar yang lebih jelas kritikal. Hanya beberapa pihak yang akan mendapat keuntungan dari pakatan ini, yang tentunya perbelanjaannya diambil dari hasil cukai rakyat sendiri. AUKUS membuktikan Australia sanggup menuruti dua kuasa besar barat dan mengenepikan kepentingan global serta sikap Amerika Syarikat yang sentiasa mahu menunjukkan dominasi di rantau Asia Pasifik. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.